Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada ini kita dapat teruskan sambungan daripada pengajian kitab Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in yang membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah, yang mana sambungan daripada lepas pada muka surat 18. Pada muka surat 18. Dan jika muka surat tu berbeza, beza satu ataupun dua muka surat, bergantung kepada cetakan. Bila cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, kadang-kadang dia ada sedikit perbezaan dari segi muka surat tu. Muka surat tu beza satu ataupun dua muka surat. Kita masuk pada kali ini adalah hukum mempelajari berkaitan darah yang keluar dari seorang perempuan. Kita di situ. Hukum mempelajari berkaitan darah yang keluar dari seorang perempuan. Hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Hukum mempelajari ilmu ni adalah fardu ain. Sebagaimana kewajipan seorang wanita itu belajar wudu, belajar istinja, belajar mandi hadas, belajar solat, puasa dan sebagainya, begitu jugalah wajib belajar berkaitan dengan darah yang keluar dari seorang wanita. Kewajipan hukum syarak yang lain, wudu, mandi hadas, solat, puasa, lain-lain, sama beratnya. Begitulah juga dengan hukum hakam yang berkaitan dengan darah yang keluar pada seorang wanita. Sama aja, tak ada beza pun. Itu juga hukum syarak. Hukum menentukan anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal, hukum syarak juga. Tak ada bezanya dari segi hukum itu, kewajipan mempelajari hukum tu berbanding dengan, berkaitan dengan hukum darah yang keluar dari seorang perempuan. Sama je, tak ada beza pun. Kadang-kadang bila kita membicarakan tentang darah, maka dianggap ilmu second class.
ilmu yang kedua, ilmu ketiga, nantilah dulu. Belajarlah bab wuduk dulu. Belajar bab solat dululah. Belajar bab baca Quran, perbetulkan makhraj bacaan, tajwid dan sebagainya dululah. Bab darah tu nantilah. Dia jadi ilmu yang kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat. Malah ada orang menganggap ilmu ni tak ada kelas. Tak ada kelas langsung. Sedangkan bagi seorang perempuan, maka wajib sebagaimana wajib dia belajar solat, puasa, begitulah juga wajib berkaitan dengan darah. Sama-sama hukum syarak. Lebih-lebih lagi jika ianya mempunyai ciri-ciri yang sama seperti haid dari segi warna, kelikatan, bau, sama aja. Sedangkan hukumnya mungkin berbeza. Bila kita tengok sedikit berkaitan dengan hukum hakam ni, kadang-kadang kita perhati apabila soalan-soalan yang kita dapat berkaitan dengan darah, ada orang yang dia salah faham, yang mana kesalahpahaman dia tadi tu, dia kata darah itu adalah bukan haid kerana tak ada ciri-ciri macam biasa. Tak ada ciri-ciri kelikatan, tak ada ciri-ciri warna, tak ada ciri-ciri bau, tak ada ciri-ciri rasa, maka dia bukan haid. Dan ada juga orang kata kerana dia ada ciri-ciri kelikatan, bau dan warna tadi menyebabkan dia kata itu dia adalah haid. Sedangkan hukumnya mungkin berbeza. Mungkin bau tu macam bau darah haid, tapi dia istiadah, dia bukan haid. Mungkin kelikatan pekat, berketul-ketul dan sebagainya, bergumpal-gumpal sebagainya macam darah haid, sedangkan dia bukan haid. Mungkin dari segi warna tu merah, warna hitam, warna kuning sebagainya, iaitu seperti macam biasa haid, sedangkan dia bukan haid. Boleh terjadi. Boleh terjadi. Maka yang perlu dipelajari ialah hukum 3 jenis darah, iaitu haid, nifas dan istihadah. Kerana ketiga-tiganya adalah sama. Tiga-tiga tu darah, iaitu darah. Sifat-sifatnya juga sama dari segi warna, bau dan kelikatan. Sifat-sifatnya, sifat-sifat darah haid, darah nifas, darah istihadah tadi sama dari segi warna, bau, kelikatan. Cuma perbezaannya adalah tempoh masa. Yang beza tu adalah tempoh masa. Oleh kerana yang perbezaannya adalah tempoh masa, maka walaupun ciri-cirinya sama, tapi tempoh tu tak sama, berbeza, maka bertukar hukum walaupun ciri itu sama, kerana tempoh tu berbeza, tempoh masa berbeza. Contohnya, perlu difahami tempoh sekurang-kurang haid. Jika memadai sekurang-kurang haid, cukup syarat, maka ianya haid. Kena faham juga sebanyak-banyak haid. Jika sampai kepada sebanyak-banyak haid, maka ianya haid. Jika tak melampaui sebanyak-banyak haid, maka ianya haid. Kena tahu juga waktu suci di antara 2 haid. Jika tak cukup waktu suci di antara 2 haid, sepatutnya suci itu 15 hari, barulah boleh datang haid yang kedua. Tiba-tiba tak cukup 15 hari, dah datang dah darah yang kedua, walaupun darah yang datang tu mempunyai ciri-ciri macam haid, kelikatannya, bau, warna, maka ianya bukan haid. Jadi tempoh suci antara 2 haid, tempoh suci antara nifas dan haid dan sebagainya. Daripada 3 jenis darah ini, hanya ada 1 darah saja yang menyebabkan hadas kecil serta tidak gugur kewajipan solat. Wajib solat, wajib puasa dalam 3 jenis darah. Apa dia? 3 darah je orang perempuan ada, tak banyak. Haid, nifas, istihadah.
haid, nifas, istiadah. Dua jenis darah haid, satu jenis darah menyebabkan hadas kecil. Macam kencing, macam buang air besar kan berhadas kecil. Seumpama itu aja. Satu jenis darah daripada tiga tu. Dan bila cuma berhadas kecil, maka tak gugurlah kewajipan solat, wajib puasa. Mana kalau dua jenis lagi darah, kan ada tiga tadi. Dua jenis darah lagi menyebabkan hadas besar serta gugur kewajipan solat. Haram solat, haram puasa, haram jima', haram baca Quran, dan sebagainya. Satu jenis darah yang menyebabkan hadas kecil itu istiadah. Dua jenis darah yang menyebabkan hadas besar dan gugur kewajipan solat dan haram untuk puasa, baca Quran dan sebagainya adalah haid dan nifas. Haid nifas haram semayang, haid nifas haram jima', haid nifas haram puasa, haid nifas haram baca Quran, pegang Quran, masuk masjid dan sebagainya. Haid nifas. Tapi kalau istiadah, wajib semayang, wajib puasa, harus jima', boleh baca Quran, boleh masuk masjid. Kan ada beza tu. Yang kan ada beza. Yang cuma dari segi bezanya, nama tu istiadah, nama ni haid nifas. Dari segi darah itu sendiri sama. Istiadah pun bau gitu juga, haid pun mungkin bau gitu juga. Nifas pun bau macam tu, keadaan macam tu, warna macam tu. Istiadah pun macam tu juga. Jadi macam mana nak tentukan? Kalaulah istiadah warna biru, haid warna hitam, nifas warna merah, senang. Bila keluar biru je tahu semayang, istiadah. Bila keluar merah je haid, bila keluar hitam je haid, bila keluar merah je nifas, senang. Sebab ada perbezaan kala. Ataupun kalau berbau busuk je haid, tak bau istiadah. Senangnya. Kalau macam tu mudah. Tapi tak begitu. Kadang-kadang bau sama macam haid tapi bukan haid. Sama macam nifas tapi bukan nifas. Kadang-kadang tak ada bau macam istiadah, macam bukan haid. Tak ada bau macam darah hidup tu. Darah yang luka keluar menitik-nitik tu. Macam itulah darahnya. Rupa-rupanya haid. Jadi oleh kerana itu hukum tu berbeza. Haid nifas, haram solat, tak boleh puasa, tak boleh macam-macam. Istiadah, wajib solat, wajib puasa dan semua boleh buat. Dan yang wajib buat dalam keadaan sifat-sifat ciri-cirinya sama. Macam mana nak bezakan? Ini yang kita nak mengaji. Ini yang nak mengaji. Okey. Asal tanggungjawab ini adalah terletak pada seorang bapa. Asalnya seorang bapa untuk mengajar anak-anak perempuannya selok-belok berkaitan dengan pendarahan berlaku. Asal tanggungjawab tu adalah tanggungjawab terletak pada seorang bapa. Tu asalnya. Untuk ajar anak perempuan, bapa ni soalan. Berapa ramai bapa yang ada yang ajar anak perempuan dia pada umur 7 tahun? Mungkin pembelajaran tu daripada umur 7 tahun sampai umur 12 tahun ke? Mungkin. Boleh jadi. Lama tu. Yelah, budak-budak ajarnya tak boleh lah macam ajar orang dewasa. Jadi mungkin makan masa yang lama. Tanggungjawab berapa orang bapa yang ajar anak tu? Ada lagi ke bapa macam ni? Ke bapa yang mengajar anak perempuannya selok-belok berkaitan dengan pendarahan yang berlaku ni ke dah pupus dah? Ada lagi ke? Paling kurang pun bapa yang beli buku-buku untuk anak dia yang berkaitan dengan pendarahan yang umur 7 sampai 12 ni. Waktu belajar betul-betulnya. Ataupun bapa yang mengajar sendiri. Ada lagi ke? Masih lagi wujud ke bapa sebegini? Kita kena carilah, tengoklah ada ke tak ada. Mungkin kita sendirilah bagi ada. Ada lagi ke bapa yang belajar? Spesies ni mungkin dah terancam, saya rasa. Spesies yang terancam dah ni. Bagi seorang isteri pula,
tanggungjawab mengajarnya adalah pada suami. Tanggungjawab tu bila maksud dah kahwin lah, bila dah kahwin, tanggungjawab suami aja. Tetapi jadi maknanya sebagaimana suami wajib ajar isteri kalau isteri tak reti sembahyang, suami wajib ajar isteri kalau isteri tak reti berwuduk lagi, maka memanglah suami wajib ajar. Tapi kalau isteri tu dah tahu, iaitu mak ayah dia sebelum kahwin dah ajar, jadi tak adalah kewajipan suami tu, sebab isteri dia dah tahu. Jadi kewajipan suami ajar isteri ni adalah jika isteri tu tak tahu, jika isteri tu dah tahu mak ayah dia dah ajar, maka tak adalah kewajipan suami sebab isterinya dah tahu. Tetapi seperti mana tanggungjawab yang lain pada suami tadi, boleh diserahkan, suami tu serahkan kepada orang lain seperti ibunya, adik-beradik atau guru. Bolehlah serah, biasanya suami akan serah kepada isterinya ataupun ibu kepada anak perempuan tadi. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat ibu tu tahu. Kalau ibu tu pun 2 kali 5, nak ajar anak macam mana? Jadi suami, bila dia nak serahkan tanggungjawab, sepatutnya suami ajar anak tadi dekat isteri, kena pastikan isteri tu tahu. Kalau isteri tak tahu, suami ni kena ajar isteri dulu. Lepas isteri dah tahu, baru isteri tu ajar anak. Dan boleh juga diserahkan tanggungjawab mengajar tadi kepada adik-beradik, kalau adik-beradik tahu. Dan boleh juga tanggungjawab yang sepatutnya terpikul atas bahu suami, disuruh guru lain yang ajar. Boleh juga, samalah. Macam ajar Quran. Kadang-kadang ada mak bapak dia ajar anak dia Quran sendiri. Ada yang hantar kelas kafar, hantar sekolah, hantar mengaji kalau dulu-dulu. Boleh je. Tanggungjawab asal mak ayah. Tapi serah orang kat guru boleh. Soalannya sekarang, serah ke tak? Soalan sekarang, adakah serah tanggungjawab itu kepada guru? Maksudnya hantar anak tu ke, panggil guru tu mengaji ke, buatlah sesuatu. Adakah diserahkan tanggungjawab itu pada guru? Tu soalan dia. Memang boleh serah pada guru. Serahlah. Macam-macam serah boleh. Hantar di sekolah boleh. Ambil guru buat datang rumah boleh. Macam-macam cara boleh. Beli rakaman-rakaman, tip-tip ke apa yang ada pengajian tu pun boleh. Tapi yang itu tak mantap lah pemahamannya. Kalau sekadar satu hala je belajar dengar gitu. Tapi sekurang-kurangnya ada lah. Jadi serahkanlah kalau nak serah. Serah kepada guru tak ada masalah. Tapi itulah, serah sungguh lah. Serah pada guru yang boleh mengajar. Fardu ain juga bagi lelaki. Asalnya bagi lelaki fardu kifayah. Tapi jadi fardu ain bagi lelaki. Asalnya lelaki tak ada, maka fardu kifayah. Sebab dia boleh serahkan tanggungjawab yang sepatutnya dia ajar anak dan isteri, dia serah kat guru. Maka taklah wajib lelaki itu tahu. Tapi kadang-kadang fardu ain. Fardu ain juga bagi lelaki untuk mempelajarinya. Lebih-lebih lagi apabila berhubung kait dengan masalah hukum hakam berkaitan isterinya. Jika ada kena-mengena, ada hukum hakam berkaitan dengan isteri, macam mana? Kalau jadi istihadah sekali-sekala, kadang-kadang tak apalah, serah kat orang lain, serah kat guru, tanya sekali-sekala. Tapi ada hukum hakam yang berkaitan dengan isterinya yang bukan sekali-sekala, yang selalu. Contohnya, interaksi dalam hubungan bersama suami isteri. Yang mana sangat berkait rapat dengan aspek hukum seperti jima', talak, iddah, ketentuan usia baligh. Semua tu ada kena-mengena dengan haid. Bila semua tu ada kena-mengena dengan haid, kena tahulah laki ni. Contohnya jima', nak bersetubuh, kalau haid berdosa, haram. Jadi kena tahulah haid ke tidak. Jadi nak tak nak kena belajarlah haid lelaki. Macam tu juga berkaitan dengan talak.
apabila dijatuhkan talak ke atas seorang isteri, maka waktu dalam iddah talak raj'i, waktu dalam iddah boleh dirujuk. Kalau dah habis tu tak boleh rujuk dah, kena nikah baru. Kalau habis iddah berkait rapat dengan haid, berkait rapat dengan suci. Salasata quru, 3 kali suci. Jadi kena tahulah suci dan haid untuk kira sama ada nak rujuk ataupun macam mana. Tu bagi, sebab tu jadi fardhu ain atas lelaki. Iddah tu dan seperti jima' talak tu lagi. Jika dalam keadaan haid, hukum jatuhkan talak haram, tapi jatuh. Jadi berdosa tu jatuh talak, lelaki jatuhkan talak ke atas isterinya ketika isterinya haid. Talak bid'ai, berdosa. Tapi jatuh talak tu. Jadi nak elak dosa kenalah tahu haid ke tidak. Nak tahu haid kenalah belajar juga, itu jadi fardhu ain. Dan ketentuan usia baligh. Ketentuan usia baligh anak tu. Mungkin ataupun ketentuan usia baligh isteri, yang mana dari segi sudut perkahwinan boleh je nak kahwin dengan seorang kanak-kanak yang tak baligh lagi. Apabila diwalikan sendiri oleh ayah ataupun datuknya, maka perkahwinan itu sah. Tapi tak boleh tamkin lagi, tak boleh serah lagi kanak-kanak tu kepada suami dia. Tapi dari segi hukum nikah sah dah. Macam mana Nabi dan Sayyidatina Aisyah kahwin sebelum dia ada haid lagi, kahwin sah walaupun kanak-kanak, tapi tak boleh tamkin, tak boleh serah lagi. Apabila ada haid baru boleh serah kepada suami dia, maka baru boleh berlaku persetubuhan. Jadi nak tak nak kena tahulah haid tu, minimum umur haid dan sebagainya. Ketentuan usia baligh. Dan ketentuan usia baligh juga adalah kepada anak tu nanti. Anak perempuan dah balik ke tidak, nak paksa pakai tudung. Sebelum ni suruh je, tak paksa. Bila dah balik kena paksa. Dia ada hukum. Dulu suruh je sembahyang, tak paksa pun. Sekarang kena paksa dah balik. Jadi bila nak tahu anak tu balik atau tidak, dia ada kena mengena dengan haid. Keluar haidnya perempuan itu, maka baliklah dia. Maka kena tahulah haid juga bagi lelaki. Tu di mana ianya ada pantang larang yang perlu dipatuhi. Ada pantang larang yang perlu dipatuhi. Mengikut kaedah syarak, perlu dipatuhi mengikut kaedah syarak yang saya sebut tadi. Okey. Okey, seterusnya. Oleh kerana ianya berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan sah batal, berkaitan dengan dosa pahala. Ini bermakna ia adalah salah satu daripada perihal agama. Dia adalah salah satu daripada perihal agama, perkara agama, yang tidak boleh diambil ringan. Tak boleh ambil mudah je. Dia perihal agama, tak boleh nak ambil mudah. Tak boleh diambil ringan. Dan sepatutnya perlu dititik beratkan. Perlu dititik beratkan lah berkaitan dengan pendarahan ni. Sebab apa nak titik beratkan? Kerana Allah Ta'ala akan persoalkan berkaitan dengannya nanti di padang mahsyar. Allah akan persoalkan berkaitan dengannya di padang mahsyar nanti, berkaitan dengan pendarahan. Apa yang Allah tanya? Allah tanya berkaitan dengan tanggungjawab. Allah tanya berkaitan dengan halal haram yang tak dipatuhi ketika haid, yang sepatutnya wajib dibuat ketika istihadah. Allah akan tanyalah nanti. Maka oleh kerana itu wajib dititik beratkan. Seterusnya,
pada muka surat seterusnya saya saja meletakkan ayat daripada surah Abasa 33 hingga 37. Saya saja letak. Kenapa? Nak ingatkan, kita baru bincang berkaitan apa? Akan dipersoalkan. Siapa yang akan dipersoalkan? Yang akan dipersoalkan adalah bapa. Bapa. Kadang-kadang bila isteri, ibu pun kena soal, isteri pun kena soal, maka saya letak surah Abasa ayat 33 hingga 37. Fa iza ja'atis sakhah. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat, iaitu kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhih, dekat padang mahsyar nanti. Pada hari itu seseorang itu lari daripada saudaranya, lari pada saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abih, dan walaupun ibunya serta bapanya. Anak lagi tengok ibu bapa, ibu bapa lagi tengok anak, isteri lagi tengok suami, suami lagi tengok isteri. Wa sahibatihi wa bani, isterinya serta anak-anaknya. Tadi ibu bapa, yang ini isterinya, anak-anak pun lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kerana tiap-tiap seorang daripada mereka pada hari itu, iaitu hari kiamat dekat padang mahsyar, ada perkara yang cukup untuk menjadikan mereka sibuk dengan hal dirinya saja. Tak sempat nak fikir pasal orang lain, tak sempat nak jawab tentang anak isteri, tak sempat. Diri dia sendiri pun dah tak sempat dah. Diri dia sendiri pun dah habislah ni, tak ada harapan dah. Sibuk dengan anak pula yang nak dakwa, sibuk dengan isteri nak dakwa. Antara dakwaan mereka adalah nafkah. Dakwaan anak isteri adalah nafkah, antara dakwaan. Dan dalam banyak-banyak nafkah, antaranya nafkah ilmu. Dan dalam banyak-banyak ilmu, antaranya ilmu haid. Maka sepatutnya ayah kena takut. Teruk nak kena belajar. Tak semestinya kena belajar. Tak semestinya kena belajar. Boleh serahkan tanggungjawab tu pada orang lain. Soalannya, serah ke tak? Saya petik daripada kitab Sabilal Muhtadin, muka surat seterusnya. Bermula, kitab lama ni begitulah bunyinya. Bermula sebahagian daripada hukum bab ini. Bab ini, bab pendarahan ni lah. Bahawasanya wajib atas seorang perempuan belajar hukum-hukum haid. Wajib belajar hukum-hukum haid dan isyabah dan nifas. Apa yang dia perlukan kepadanya. Memang dia perlu sebab keluar tiap-tiap bulan. Kemudian jika dia mempunyai suami yang alim, jika suami dia alim, alim tu bukan alim apa, maksud tahulah, ada ilmu, mengetahui, maka wajib atas suaminya mengajarinya. Suami wajib ajar. Jika suaminya tidak alim, suami tak tahu, maka harus dia perempuan tadi tu, sama ada isteri ataupun anak, keluar belajar kepada orang alim. Keluar belajar. Zaman dulu keluar belajar, keluar rumah sungguh. Zaman sekarang keluar belajar, petik kat telefon aja, keluar lah tu. Lagi bagus kalau keluar sungguh, berdepan. Tapi dari segi sekarang ni, tak perlu, tak semestinya kena keluar. Macam kita sekarang ni, macam dua depan lah, sebab live, kan, live. Maka kena keluar cari orang yang pandai untuk belajar. Wajib suaminya melepaskan dia. Suami tak boleh halang dia nak keluar rumah untuk belajar berkaitan dengan haid, nifas, istihadah.
Ataupun wajib suami dia beli top up kat dia. Wajib suami dia bayar bil telefon, bayar bil internet, bayar bil wifi sebagainya. Jika nak belajar melalui online lah, haram dia menegahkannya. Tak boleh suami kata tak bagi, tak benar kan? Tak boleh, haram suami buat kata gitu. Melainkan jika si suami itu belajar, suami itu yang belajar, supaya selepas suami itu belajar, dia mengajar isterinya, maka pada ketika itu janganlah dia keluar. Masa tu tak boleh keluar dah suami yang belajar. Mana tahu suami gitu, belajarlah, lepas tu ajar isteri. Masa tu kalau suami kata tak boleh keluar, tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar rumah. Okay. Seterusnya, ini 30 muka surat yang pertama memang laju aja. Masuk pada muka surat selepas 40 ke atas, masa tu dia lambat sikit progres dia. Dia mula-mula je laju ni. Surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahit Qul huwa adhan Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahit wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kamu tentang haid. Katakanlah wahai Muhammad, haid itu adalah satu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Baik, mari kita tengok. Ayat surah Al-Baqarah 222 ni, kalau kita tengok, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanyamu tentang mahid, bukan tentang haid. Tentang mahid. Soalannya, kenapa mahid? Mahid tu haid ke? Mahid tu haid ke apa? Tapi terjemahannya haid, tapi tulisannya mahid. Okey. Sedikit perbincangan mengapa mahid bukan haid. Sebab ada orang tanya ni. Ada orang tanya. Ada yang tanya kenapa mahid. Mahid yang pertama, mahid adalah salah satu daripada nama haid. Haid ada banyak nama. Salah satu nama haid adalah mahid. Itu yang pertama. Kenapa dalam Quran mahid bukan haid? Okey. Mari kita cuba tengok. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Mudah-mudahan. Kalau tak mampu untuk cerna pun tak apa, sebab dia bukan fardu ain. Kata haid, perkataan haid ada satu makna, iaitu darah. Darah yang keluar dari kelenjar perempuan, dari saluran perempuan. Darah tu kita panggil haid. Darah yang keluar yang bukan melalui saluran perempuan, maka dia tak panggil haid. Kalau keluar kat tangan, dia tak panggil haid. Tapi darah yang keluar dari kelenjar perempuan, dari saluran perempuan, namanya haid. Haid, bukan mahid, haid. Haid. Okey. Dari segi terjemahannya haid.
Darah adalah, bila sebut haid, darah saja. Haid, ada alif. Haid, tuan punya darah. Ataupun orang yang mengalami haid. Orang. Haid, orang yang mengalami haid. Haid, darah itu. Okey. Kalaulah dalam Quran, mereka bertanyamu tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil haid. Bukan wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil haid. Mereka bertanya kamu tentang haid. Boleh juga. Okey. Kemudian kita tengok ayat seterusnya. Wa yas'alunaka 'anil haid. Katalah haid, bukan mahid. Kul huwa adhan. Katalah ianya kotoran. Katalah ianya kotoran. Kalau wa yas'alunaka 'anil haid, mereka bertanya kamu tentang haid, iaitu dengan maksud darah. Jawapannya, katakanlah ya Muhammad, dia adalah kotor. Apa yang kotor? Darah je kotor. Darah saja yang kotor. Oleh kerana Quran ni mu'jizat, tak kata haid. Mahid. Mari kita tengok. Jika haid yang menjadi larangan hanya darah saja, ya, kerana katakanlah ianya satu kotor. Apa yang kotor? Haid. Sebab soalannya wa yas'alunaka 'anil haid. Maka katalah kotor. Apa yang kotor? Yang kotor darah sajalah. Maka yang menjadi larangan adalah darah sahaja. Okay. Kenapa mahid? Yang ni kena ada sedikit basic lah. Sikit je basic bahasa Arab. Sikit je, tak banyak pun. Mahid. Mahid tu, mim kat depan tu boleh jadi masdar mim dia panggil. Masdar. Dengan maksud haid. Dengan maksud darah. Satu. Mim kat depan juga, mahid tu, mim tu boleh jadi isim makan dia panggil. Nama tempat. Tempat. Bila letak kataba, maksudnya kitab. Maktabah, perpustakaan, iaitu tempat kitab. Tempat banyak kitab. Tempat banyak buku. Mim kat depan tu. Jadi mim kat depan tu boleh mewakili juga isim makan dia panggil. Tempat. Mim tu. Yang ketiga, dia boleh jadi juga isim zaman. Dengan maksud kata yang menunjukkan waktu. Boleh juga mim kat depan. Jadi dengan wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kamu tentang mahid. Sebenarnya soalan tu meliputi 3. Ni Quran ni mukjizat. Meliputi 3 soalan dah. Sebut mahid, soal macam satu tapi maksudnya 3. Yang pertama, mereka bertanya kamu tentang haid, tapi jawapannya 3 sekali dengan mahid. Iaitu mereka bertanya kamu tentang dam, darah, iaitu haid. Mereka bertanya kamu tentang makanud dam, tempat darah. Sebab isi makan tadi. Mereka bertanya kamu tentang zamanud dam, waktu keluar darah, masa, zaman. Yang panggil period tu, masa. Jadi dengan mahid ada 3 makna, iaitu dam, darah, iaitu haid. Makanud dam, tempat keluar darah. Dan zamanud dam, masa keluar darah. Jadi kalau dipanjangkan ayat tu, dia jadi wa yas'alunaka 'anil haid wa makanihi wa zamanihi. Tu. Mereka bertanya kamu tentang haid, tentang tempat keluar haid. Mereka bertanya kamu tentang haid dengan maksud darah. Mereka bertanya kamu tentang tempat keluar haid. Mereka tanya kamu tentang masa haid tu keluar. Maka dengan satu soalan, dengan satu mahid saja, dengan satu perkataan, maka mereka bertanya kamu tentang haid, tempat dan waktunya. Maka dengan 3 soalan tadi dijawab. Itulah dipanggil kalam. Dalam Quran dia ada kalam itnab, dia ada kalam ijaz, musawah dan sebagainya. Jadi kalam tu, perkataan tu satu tapi membawa maksud yang banyak. Antaranya
dalam Quran. Jadi dengan sebut mahid memberi erti pertanyaan tu 3. Padahal sebut 1 tapi maksud 3. Dan jawabnya juga, mari tengok. Jawabnya juga adalah 3 juga, tapi kita tak perasan. Jawabnya ada 3 jawapan. Jawapan yang pertama, kul huwa adza, katalah ianya kotoran. Kul huwa adza ni, ia adalah kotoran. Jawab bagi haid. Kan tadi wa yas'alunaka 'anil mahid dengan maksud wa yas'alunaka 'anil haid wa makanihi wa zamanihi. Mereka bertanya kamu tentang darah haid, tentang tempat keluar darah haid, tentang masa haid. Jadi kul huwa adza adalah jawab tentang darah. Jadi kul huwa adza, dia adalah kekotoran. Apa yang kotor tu? Yang kotor adalah darah. Okey. Lepas tu fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita itu ketika haid. Ini adalah jawapan kepada makan, isim makan. Jadi jauhilah tempat keluar darah tu jauh, dengan maksud tak boleh berjima. Tanya 1 dapat banyak. Kemudian jawapan mahid dengan maksud tempat, isim makan dengan maksud tempat, jawapannya adalah fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita ketika haid. Jauhi apa? Jauhi tempat keluar darah. Bukan jauhi badan dia tu. Yang kita akan bincang lepas ni, pantang larang orang Yahudi. Jadi yang jauhi tu tempat keluar darah. Bukan orang yang keluar darah. Bukan haid, tapi mahid dengan maksud isim makan, dengan maksud tempat keluar darah. Mim tu. Okey. Lepas tu wa zamani wa yas'alunaka 'anil mahid dengan maksud isim zaman pula, masa pula. Jawapan dia mana? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Masanya, jawapan yang ketiga terkait dengan waktu haid yang ditanya zaman tadi, iaitu jangan hampiri, jangan berlaku jima' dan bersetubuh ketika tu aja sehingga mereka suci. Wala taqrabunna hatta yathurna, sehingga mereka suci. Lepas suci tu boleh dah. Itu menjawab mahid tu apa? Mahid dengan maksud zaman tadi. Jadi dengan satu soalan, jawapannya 3. Satu perkataan mengandungi berbagai makna yang meliputi. Maka sebab itulah saya letak nama Risalah Al-Mahid, dengan maksud risalah yang membincangkan tentang masdar dia, masdar mim, dengan maksud darah tu, dan membincangkan tentang jika mim tu kita letakkan sebagai isim makan, maka tempat keluar haid tu dibincangkan juga dalam risalah ni. Dan zaman tu memanglah, masa keluar, masa berhenti memang dibincangkan sangat. Sebab tu saya namakan Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Apa maksud lil Mubtadi'in tu pula? Mubtadi'in tu bagi kanak-kanak yang baru nak belajar. Letak nama judul, sebab ada orang tanya. Okey. Kemudian sambung lagi. Pantang larang orang Yahudi mereka tidak menyentuh, tak sentuh langsung, tidur dengan maksud tak tidur, makan, tak makan bersama perempuan mereka apabila kedatangan haid. Bila perempuan mereka tu lah, bila sebut perempuan tu, isteri, anak, mak tu lah, perempuan mereka lah. Okey. Langsung tak sentuh, tak tidur, tak makan. Apabila kedatangan haid, itu orang Yahudi. Manakala orang Nasrani pula
Sebaliknya, langsung tiada pantang larang, maka sahabat memerhatikan mereka ni. Termasuk Majusi pun sama. Majusi pun perangai sama juga. Maka sahabat perhati, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kedudukan wanita dalam Islam. Dalam Islam macam mana? Maka turunlah ayat ni, Al-Baqarah 222. Maka turunlah ayat ni menjawab soalan tadi. Jadi sebab tu mahid, iaitu menjawab yang haram tu. Sebab isim makan, yang haram tempat keluar tu aja. Bukan haram tangan dia. Mana ada haid, maka tak keluar kan? Maka tak haram. Saya dah sebut dah tadi, kalau ada muka surat yang berbeza, dia akan satu ataupun dua muka surat ataupun tiga muka surat berbeza, bergantung pada cetakan pertama, cetakan kedua dan cetakan ketiga. Dia ada beza sikit aja. Tak jauh pun. Ayat semua sama, cuma cetakan tu dia ada tambah-tambahan sikit. Jadi Allah menurunkan ayat ni, Al-Baqarah 222, bagi meluruskan tradisi buruk daripada tiga bangsa. 3 dan 4 bangsa Yahudi, Nasrani, Majusi, Arab Jahiliyah. Sebab tu wa yas'alunaka 'anil mahid, turun ayat ni. Yang diperhatikan oleh para sahabat, sahabat tanya Nabi, Nabi diam kejap, turun wahyu. Tradisi ni tercipta. Tradisi apa? Apabila perempuan mereka haid, perempuan mereka keluar darah, maka mereka asin tempat tidur, tak makan dan sebagainya. Macam mana tradisi ni tercipta? Tradisi ni tercipta asal daripada Yahudi. Kerana Yahudi menganggap haid yang keluar adalah kutukan Tuhan, akibat dari kaum perempuan mereka dulu pernah derhaka. Kutukan Tuhan. Keluar haid kerana Allah kutuk. Kerana Tuhan, tak kata Allah lah, Tuhan lah. Sebab Tuhan dia lain sikit kan. Tuhan dia Allah juga sebenarnya. Kita akan sebut Tuhan dia, Tuhan orang Yahudi. Pernah derhaka. Banyak orang, perempuan-perempuan Yahudi ni derhaka pada Tuhan mereka. Maka selepas pada tu dibalakan mereka dengan haid. Jadi kalau bala, tak boleh duduk dekat-dekat lah. Ini bala punya orang ni. Masa keluar haid tu, dia menjauhkan diri daripada kemurkaan Tuhan mereka. Apa kemurkaan tu? Iaitu haid. Sebab tu dia jauhkan diri, tak makan, tak apa. Tu orang Yahudi faham gitu. Sebab tu dia jauhkan diri. Kalau tidak, takkan keluar haid nak jauh diri kot. Sebab tu. Sebab dia ada kena-mengena dengan agama mereka, iaitu dia adalah kutukan daripada Tuhan mereka. Maka dia tak nak duduk dekat-dekat dengan perempuan yang sedang haid dan nifas. Dan ada juga Yahudi juga berfahaman Hawa telah melakukan kesalahan di syurga. Hawa telah melakukan kesalahan di syurga. Macam-macam lah kesalahan. Ada kata makan buah khuldi salah, ada kata macam-macam lah. Dia pergi pujuk Nabi Adam dan sebagainya. Mereka punya versi. Maka oleh kerana keras kesalahan mereka buat di syurga, akibatnya bila turun ke dunia, kaum wanita dapat haid kerana kesalahan dia buat kat syurga yang terpaksa dihumban ke bumi. Maka mereka pun, kaum Hawa ni, dapat diskriminasi ketika haid. Sebab tu dia asingkan, tak makan dan sebagainya. Asalnya orang Yahudi. Dalam ajaran Yahudi, wanita yang sedang haid diwajibkan untuk memisahkan diri selama 7 hari. Wanita tu sendiri kena memisahkan diri selama 7 hari. Mereka, perempuan-perempuan Yahudi ni, ikut agama mereka, ditegah daripada bercampur dengan masyarakat. Tak boleh campur dengan masyarakat. Tidak boleh buat ibadah. Itu macam kita jugalah, tak boleh buat ibadah. Tak boleh buat ibadah. Dan dianggap kotor. Sebab kutukan Tuhan sedang ada kat kau. Asalnya daripada Hawa, ataupun asalnya daripada Yahudi dahulu, ikut diorang punya versi. Malah sesiapa yang sentuh dengan perempuan yang sedang haid atau nifas tadi, wajib dia basuh.
terpegang, ada haid. Dia pegang apa? Dia pegang kepala, rambut, pegang tangan. Allah, ada haid, wajib basuh. Wajib basuh. Kerana telah dikira bernajis. Tu asal usul. Sebab tu dia orang duduk jauh, tidur asing, tak makan. Kalau dia buat makanan tak makan, sebab jadi najis semua dia pegang. Apa yang dia pegang semua jadi najis. Sebab apa? Sebab daripada kutukan Tuhan mereka ke atas perempuan. Dan tradisi buruk ni ditiru oleh Arab Yahudi, ditiru oleh Arab Arab Jahiliah. Arab Jahiliah tiru Yahudi. Oh, menarik juga ni, dia tiru juga. Padahal Arab Jahiliah tak ada tradisi itu. Tapi bila dia tengok Yahudi kita, dia tiru. Masa Arab Jahiliah, dia tiru. Dia buat isteri dia yang sedang haid tidur dekat luar rumah, melarang makan dan minum bersama-sama, tidur dan sebagainya. Apabila para sahabat perhati, Jahiliah Arab pun buat gitu juga. Tapi Arab tu tiru Yahudi. Yahudi lah asalnya. Nasrani pula dia tak ada pantang larang, dia bantai aja. Maka sahabat pun tanya Nabi. Nabi pun diam kejap, maka turunlah wahyu, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang mahid. Maka menjawab 3 terus dengan satu soalan, iaitu darah haid jawab, dengan mahid itu tempat keluar haid terjawab, dan masa haid pun terjawab. Pendirian Islam, sambung lagi, pendirian Islam tentang wanita yang kedatangan haid dan nifas adalah sederhana. Yahudi dengan Nasrani tadi sederhana je, di tengah-tengah. Ada yang dibenarkan dalam Islam ketika haid dan nifas, dan ada yang dilarang. Berbeza dengan orang Yahudi yang terlalu mengongkong, terlalu ketat, ekstrim, manakala orang Nasrani terlalu bebas dan longgar. Dia duduk tengah-tengah. Malah ada riwayat daripada Anas bin Malik mengatakan Nabi SAW bersabda, selepas menyebut surah Al-Baqarah ayat 222, selepas Nabi baca tu, Nabi kata, habis tu sahabat kata, oh macam tu, dah faham dah, turun wahyu dah faham dah. Nabi pun ajar, lepas tu Nabi sambung, tapi bukan ayat Quran lah, Nabi kata sendiri, hadis lah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata, dah faham dah ya, dah turun wahyu ni Al-Baqarah 22, maka buatlah apa kamu nak buat kat isteri kamu macam biasa, walaupun dia haid dan nifas, illa nikah, melainkan nikah. Nikah dengan maksud bersetubuh, jima' je tak boleh. Bukan nikah aku terima nikahnya, bukan. Illa nikah sebagai bahasa kiasan Nabi. Buatlah apa saja. Kita tak macam orang Yahudi, tak macam orang Nasrani. Jiran Hindu Ortodok kadar period pun mereka dianggap kotor, dilarang langsung masuk ke dapur, dilarang masak. Ya, itu asalnya daripada Yahudi semua tu. Hindu pun ikut juga tradisi itu. Tapi asal usul daripada Yahudi. Yahudi punya kerja ni, tradisi buruk ni. Tapi zaman sekarang diorang tak ikut sangat pun. Malah kalau tak boleh masak, dia kata baguslah, boleh order Grab boleh order Panda, tak payah masak. Cuma jangan letak luar. Setakat ni orang tak, zaman ni orang tak ada letak isteri dia sampai di luar, anak-anak sampai luar rumah, tak ada lah. Cuma ada lagi masa lagi mengamal, tak boleh masak, tak boleh bersentuh, tak boleh tidur sekali, ada lagi. Baik, sambung sikit lagi. Pernah diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma ketika menyisir rambut Nabi SAW yang mulia, dalam keadaan serba salah, beliau berkata bahawa aku sedang haid. Dia kata serba salah lah, sebab ada tradisi itu kan zaman jahiliah. Maka dia serba salah. Maka Nabi menjawab, haid kamu bukan di tangan, maka
dapat difahami bahawa walaupun ianya darah kotor, tetapi tidaklah sampai dilarang untuk mendekatinya. Taklah dilarang sampai dekat. Yang haramnya, yang tak bolehnya di tempat keluar tu, mahid. Taklah sampai tak boleh nak sikat, tolong sikat rambut, tolong tak boleh nak pegang, tak boleh apa. Oleh kerana haid adalah darah kotor, atau darah jika berada di dalam badan akan mengganggu kesihatan. Darah yang keluar secara automatik tu, istilah panggil darah kotor lah. Dan dia keluar jika berada dalam badan akan mengganggu kesihatan. Maka ianya akan keluar berkala setiap bulan secara beradat. Setiap bulan akan keluar secara biasanya, tabi'inya, akan keluar secara beradat, biasanya. Maka beruntunglah perempuan kerana darah yang tak diperlukan oleh tubuh keluar secara automatik. Keluar secara auto. Kerana perempuan, rahimnya, badannya sepatutnya badan perempuan, dia terpaksa bersedia untuk menerima orang lain ada dalam rahim dia, iaitu bayi. Jadi oleh kerana dia perlu badan yang cukup sihat untuk terima ada jantung lain, ada nyawa lain. Malah kadang-kadang ada darah yang tak sama dengan darah, type darah, jenis darah tak sama dengan dia yang dalam perut tu, yang dalam rahim tu. Maka dia memerlukan kesihatan yang maksimum. Maka atas rahmat Allah, Allah keluarkan darah tu secara automatik, darah yang tak diperlukan, supaya badan jadi sihat secara automatik. Haid ni adalah satu rahmat daripada Allah. Bagi lelaki pula, hendaklah mengeluarkan darah kotor mereka sendiri secara manual. Ni sajalah, maknanya kalau perempuan secara automatik, lelaki secara manual, tak boleh keluar automatik. Dia keluar. Kalaulah perempuan kena keluar secara manual juga, kena bekam ke apa sebagainya, teruk jawabnya. Cara mana? Iaitu dengan berbekam lelaki, atau berpetik. Berbekam, mengeluarkan darah di kepala. Berpetik, bahasa Melayu tu, mengeluarkan darah di badan. Istilah orang sekarang bekam juga kat badan pun. Tapi perkataan asal di kepala je bekam. Di badan dia tak panggil bekam, dia panggil berpetik. Kita panggil bekam juga, tak ada masalah, istilah je. Keluarkan secara manual, iaitu secara berbekam atau berpetik, beberapa bulan sekali, bergantung kepada tahap kesihatan mereka. Untuk sihat tubuh badan, paling kurang pun setahun 2 kali. Itu masalah lain lah. Jadi kalau orang perempuan, dia akan keluar secara alami, secara sendiri. Wallahu alam. Cukup setakat tu dulu. Kita akan masuk, akan datang umur haid berhenti dekat muka surat 24, ataupun tengoklah ada perubahan muka surat tu lah, 24 ataupun umur haid berhenti kat situ. Kita dah mula masuk sikit-sikit dah lah. Nanti sekali lagi tu dia semakin lama semakin masuk. Dah start masuk dah sikit ni. Kadang-kadang memerlukan whiteboard. Dah start dah. Jadi insyaAllah kita akan sambung akan datang muka surat 24 dekat umur haid. Wallahu alam. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.